Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Lebih tu deh. Rasa sekat ni dah. Definisi sanad. Muka surat 98. Nak habis tajuk ni ada so lagi. Lepas tu kita masuk tajuk akidah dan pengajian hadis. Ni ulumul hadis, selagi pengajian hadis untuk semester depan lah, dengan tajuk akidah. Akidah tu, nota tu sedang disemuk oleh Datuk Dr. Jaharimah. Saya buat pergi minggu lepas, dia baru tengah semuk nota tu. Kalau dia approve boleh guna lah nota tu. Saya rasa sebulan lagi boleh lah kita mula semester baru, InsyaAllah. 98. Definisi maknanya takrif. Gapo dia agak sanak ni? Perkataan sanak dari sudut bahasa bererti tempat bergantung atau tempat bersandar. Itu makna dari segi bahasa. Sanak ni tempat bergantung atau tempat kita bersandar. Okey. Manakala manakala dari sudut istilah ialah jalan yang boleh menyampaikan kepada sesuatu berita, iaitu rangkaian perawi yang memindahkan hadis dari sumbernya yang asal. Tadi dari segi bahasa. Dari segi istilah, gapo dia sanak ni, dia kata jalan tu, jalan daripada sesuatu hadis tu, satu berita tu nak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di tengah-tengah itu ada rangkaian perawi. Apa bunyi getek dok ni? Tes apa dengar kuan sekali nak berona lama. Boleh dah? Boleh. Dia tak apa kemah. Okey, faham tu deh. Jalan tersebut dinamakan sanad. Ini orang panggil sanadnya. Teks hadis tu orang panggil matan. Itu biasa dah ni acak kali dah. Kerana perawi bergantung sepenuhnya kepada jalan tersebut bagi membuktikan kebenaran dan kesahihan sesebuah hadis. Dia gantung ke sana lah. Bukhari yang boleh dia kata hadis itu sahih kerana dia percaya kepada sanad tu sampai ke Nabi. Tak ada. Kalau tak ada sanad, tak boleh mengesuh lalu hadis itu betul tak betul. Jadi maknanya kedudukan sesuatu hadis itu betul-betul bergantung kepada sanad. Nampak tak? Nak buktikan bahawa kebenaran kesahihan sesebuah hadis. Kalaulah kita sebut satu benda, kalau tidak bersanad, kita tidak tahu betul tak betul. Sebab tu Nabi sebut, saya baca beberapa kali dah hadis tu, hadis Muslim, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu menjadi pendusta apabila dia menyampaikan apa saja yang dia dengar. Dengar khabar riwayat, dia pun deliver, sebut lalu, sama ada masuk dalam grup WhatsApp ke, dalam Facebook ataupun dalam ceramah. Dia biasa dengar cerita orang tua dulu bercerita, dia bubuh dalam ceramah. Dia tidak cek. Sebab itulah saya tidak ingat ada seorang di antara ulama kita, kalau dia tidak tahu sesuatu berita tu betul ataupun tidak betul, dia terus menyampaikan saja. Kalau berita tu salah, tentu dia jadi pembohong. Dia kata kalau betul sekalipun, dosa tu boleh juga, berdasar kepada hadis tadi. Ni ada pendapat ulama, saya tidak ingat, ulama besar je di zaman Imam Syafi'i. Kalau kita menyampaikan suatu benda, apatah kita baca hadis, kita tak tahu hadis itu sahih tak sahih, kita tak cek dulu.
Kita pakai hotel datang ambil dari sedengar hadisnya gini disebut baca. Tiba-tiba cek betul sungguh hadis tu, sahih sungguh. Tidak salah lah dia. Tapi dia menanggung dosa walaupun tidak seberat dosa kalau hadis itu salah. Walaupun betul pun dia berdosa kerana dia tidak ada usaha nak cek dulu. Kesalahan tak si cek. Kali kita tengok ramai lah orang ceramah, orang ngajar lagu tu tak ikut dah. Bila orang ayat palsu pun dia tahan juga. 2 kali dosa. Orang ngajar nak ambil pahala. Dia mengajar start daripada mula-mula mengajar sampai ke habis. Kalau 10 di waktu ambil hadis palsu 10 kali dosa, tak ada pasal-pasal. Dosa pula dosa besar. Kenapa dah? Inilah yang kita tekan sangat, metodologi, kaedah untuk menerima sesuatu. Ilmu itu mesti bersanad, mesti tepat. Hari ini ada secara langsung tu dialog. Kalau buka Facebook start, dia kata pukul 8 ni tak start lagi ni. Pukul 9 start lah tu. Sehari hari ni buat siapa kautan. Menilai Nazim Al-Haqqani, tarikat Naqsyabandi tu betul ataupun tidak betul dengan sunnah. Hak kata tak betul seorang, hak pertahankan betul 2 orang ni. Soal ada 2 hari ni. Kalau buka Facebook boleh tengok hari ni. Dia start hari ni. Dia start pukul dia sebut situ pukul 8 tu untuk masuk pendaftaran apa semua. Saya rasa ni start pembentengnya dah ni. Tapi bersimbung nak tunjuk tak boleh sini. Dia buat di Unimap, Universiti Perlis secara langsung. Tak apa rakam ada, boleh tengok macam mana perbahasan secara ilmiah tu. 2.2 pengajian sanad hadis bermaksud satu disiplin pengajian mengenai rangkaian perawi hadis dengan merujuk kepada terjemah. Ini perkataan terjemah ni 2 makna. Terjemah yutarjimu ni, terjemah ni maknanya kita terjemahkan satu bahasa kepada bahasa lain. Orang panggil terjemah. Tapi dia guna istilah yang sama, biografi pun dia panggil terjemah. Sebab bendanya matlamat yang sama juga, kerana nak kepahaman. Tujuan kita terjemah untuk kita nak dapat kepahaman. Betul tak? Jadi biografi dia panggil terjemah. Jadi kalau jumpa perkataan terjemah, kita kata kita nak terjemah perawi. Biar kita tidak duk kata darat sangatlah bila kata terjemah perawi itu bukan terjemah ke bahasa lain. Terjemah maknanya nak tahu biografi perawi. Terjemah. Melayu kita terjemah dan terjemah. Sebab bahasa Arab tak ada kan. Setiap perawi, biografi setiap perawi dari aspek adil. Kita dah bincang dulu tu. Adil. Adil ni bukan adil dalam maksud hak kita faham dalam bahasa Melayu. Dia melangkupi adil ni batin tubuh. Adil makna tidak fasik, orang yang amanah. Itu duduk dalam adil. Sifat-sifat peribadi seorang perawi ni nak kepada adil. Satu lagi dari segi dhabit ni kepintaran dia, kekuatan daya ingatan, daya hafalan dia, dan sifat-sifat lain yang menunjukkan kekuatan dan kelemahannya. Ingat dulu dia bincang khusus untuk setiap perawi ni dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Satu bidang pengajian. Al-jarh wa ta'dil ni kalau nak kira ini ilmunya yang orang panggil mengumpat yang dibenarkan. Segala perangai batin tubuh perawi tu dibincang dalam tu. Orang ni pembohong, orang ni tidak amanah, orang ni bagus, apa semua dibincang. Dibincang dalam tu. Okay. Jadi dari segi kelemahan dia, kekuatan dia dipanggil ta'dil. Kelemahan dia dipanggil al-jarh. Jarh maknanya luka sebenarnya. Jarhun. Ta'dil. Dia bincang jarh dari segi kelemahan dia, ta'dil dari segi kekuatan dia. Jadi setiap perawi itu ada positif, ada negatif. Faham tak? Jadi ni orang pengajian ni duduk dalam pengajian sanad. Pengajian ini juga meliputi kesinambungan sanad antara satu perawi dengan perawi yang lain.
Tadi dia bincang patang tubuh perawi. Kemudian dibincang juga dalam pengajian sana, sambung kau tak sambung. Nak tahu sambung tak sambung, itulah kena tengok biografi. Betul ke tak perawi A ni bertemu dengan perawi B? Pertama tengok tarikh lahir dan tarikh mati. Tak cukup dengan tu saja, mungkin tarikh lahir, tarikh mati tu menasabah dia boleh jumpa. Tapi kalau dari segi biografi, dari segi sejarah hidup dia tak pernah bertemu. Yang ni seorang ni duduk negeri lain, seorang ni negeri lain. Macam mana dia jumpa? Kalau ada sejarah yang menunjukkan orang ni telah mengembara ke negeri ni, dia mengaji dengan orang ni, maka bersambunglah dia. Jadi semua tu ada di dalam tarjamah perawi, iaitu biografi perawi. Ulama-ulama kita deket siap tu, banyak dia karen macam-macam kita tu. Nak gigih je ulama dulu, biografi setiap perawi ada. Dia susun mengikut abjad. Misalnya Ibn Hajar Al-Asqalani, dia buat dekat Tahzibut Tahzib, tebal tak tahu berapa jilid. Direngkaskan kepada Takribut Tahzib, start daripada huruf hamzah alif, misalnya nama Abu dah, Abu Hurairah apa semua, turun sampai ke huruf Yahya bin Ma'in misalnya tak. Jadi dia susun, balik boleh tengok dia cerita lahir bila, mati bila, belajar mana, baru boleh tahu dia temu ataupun tidak temu dengan perawi yang sebelumnya. Dia kemudian dia cerita pula dari segi sifat-sifat dia. Ini nak rayaknya kegigihan ulama dulu dengan orang panggil facilities, kemudahan yang payah setahu tu dia boleh buat. Berapa jilid Ibn Hajar buat. Ibn Hajar ni dia akhir dah, dia abad yang ke-9 dah. Dia mati tahun 852. Okey. Maknanya tak sampai 1000 tahun dengan kita tu tak? Tak ada. Ada kita 1400, dia 800. Hijrah. Kita bincang dalam apa nak? Kenapa tak? Itu dia. Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah gambaran lagu ni orang ngaji sanak ni. Apa faedah ngaji sanak ni? Satu saja. Nak pastikan hadis itu sahih. Itu saja. Sebab apa? Bila hadis itu tidak sahih, artinya kita tak serupa dengan hak Nabi Nuh. Sedikit agama ni duduk di Nabi. Kalau tak betul hadis ni, implikasi dia kalau hadis itu hadis masalah amalan ibadat tak betul. Kalau akidah tak betul. Kalau akhlak yang kita gambar akhlak Nabi lagu tu, kita faham akhlak Nabi lagu lain. Tak besar. Jadi seluruh kehidupan kita, kalau sanak itu tidak betul, maka ilmu daripada Nabi itu sapa kepada kita bukan yang asli. Inilah pentingnya sanak. Faham tu deh? Ilal atau kecacatan yang terdapat pada sanak. Sanak tu dia tengok kadang-kadang berlaku cacat. Okay. Pengetahuan yang mempunyai hubungan dengan sanak hadis atau perawi, seperti pengajian tentang ilmu al-jarh wa ta'dil dan sebagainya yang saya sebut tadi. Kita biar boleh sebut ilmu kalau dengar orang duk sebut al-jarh wa ta'dil, biar kita ni ngaji hadis kita tahu apa dia. Al-jarh wa ta'dil, positif dan negatifnya seorang perawi. Al-jarh negatif. Jar ali la jaraha. Al-jarhu, tengok tu sebab huruf H ada titik tu kan. Ni. Jadi kalau tu Rumi pun jadi boleh jadi tulisan Arab ni. Al alif lam, J jim, A bayi hatah, Ra ar, H ada titik ni, ha. Al-jarhu. Wa huruf wa sebutin ni. Al alif lam ta'dil, ta, kalau ta tu dia ada titik bawah. Ta bayi hatah, huruf ain ni. Dal ni mana da tu panjang. Dil ada ya ni. Ta'dil ada garis di atas ni panjang. Jadi boleh baca hak ni pun. Kalau kita ingat apa ni transliterasi tu, kita boleh baca sebutan Arab ni. Al-jarh wa ta'dil. Asalnya al-jarh wa at-ta'dil. Kita baca wasal ni al-jarh wa ta'dil. Apa dia saya sebut sekali lagi? Ilmu dalam pengajian hadis ni al-jarh wa ta'dil ni iaitu
positif dan negatifnya. Maklumat positif dan negatif seorang perawi. Al-jarhu tu negatif, at-ta'dil tu positif. Aku sebut dah, biar lekat lidah kita. Jadi kalau duduk cara tu kita boleh royak. Al-jarhu wat-ta'dil. Biar boleh kita sebut lah, sebab kita ngaji hadis. Orang tanya, apa dia al-jarhu wat-ta'dil? Kita boleh royak positif dan negatifnya seorang perawi. Mananya? Untuk perawi. Cuma tak ada lah, tak ada dalam rekod lah kita ni, tak ada. Jadi rekod-rekod positif dan negatif seorang perawi tu ada dalam bidang ilmu ni. Kita dah lalu dah ke tajuk dulu, kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama dalam bidang al-jarh wa ta'dil, banyak kan. Lepas ni dia akan sebut pula ya. Hotu orang panggil nak punuh metodologi. Ketubik sari dua ni, dia kata ulama-ulama dulu bila dia nak tahu hadis ni sahih tak sahih, mikir tak boleh, dia kata cari tak jumpa, selok, dia kata duduk selok tira nampak Nabi, ya Rasulullah hadis ni sahih tak sahih? Nabi kata sahih. Sahih, biarlah mu nak kata dhaif pun, kita jumpa dengan Nabi sendiri. Hak ni orang panggil dia akan menghancurkan semua yang dibuat oleh ahli ulama. Tak bergunalah start daripada Imam Malik lagi, Imam Syafi'i buat sana. Siapa kau seperti Ibnu Hajar ni, orang duduk main sana cara metodologi nak cek sesuatu hadis ni, tiba-tiba dia rombok metodologi tu, pakai mimpi, pakai jumpa dengan Nabi sendiri. Rekahlah benda ni ya. Punuh hak ni satu jenayah besar kepada sistem ilmu Islam. Kalau kita tanya, kalau cerdik kita tanya lagi je. Ketika Ali duk balah dengan Muawiyah tu, Aisyah tu perang dengan Ali ya. Ketika tu demo ni amat perlu tanya Nabi. Jadi dia pula orang rapat. Ada riwayat sebut Ali selok kan Rasulullah, aku balah dengan Aisyah ni, siapa dia betul? Betul tak? Pasal apa istimewa sangat ulama learning tu? Dia siapa hebat daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, semua sahabat-sahabat dulu berdepan dengan masalah ni, tidak tahu siapa dia betul tak betul, balah kan Muawiyah dengan Ali perang. Tak pernah Ali kata tak usah duduk kecik banyak Muawiyah, aku tanya Nabi dah semalam, Nabi kata betul aku. Ada riwayat lagu tu. Ini orang panggil usaha membodohkan umat, supaya umat ni buang orang panggil institusi ilmiah tu pakai benda-benda yang bodoh macam ni. Tapi tak ada ayalah penguat kuasa agama ni, dia tidak supaya zaman dulu, kalau zaman khalifah dulu kan, tak ada lama kan lagunya tekak-tekak. Sebab dia ada benda lain, pihak penguasa agama dia ada benda lain. Dia nak tekan hak ni, dia nak apa hak ni pula. Dia payah, dia ada banyak kepentingan. Jadi kita tak usah cara hak tu benda-benda sumbang. Kalau nak pakai selok tabir gitu kan, tak ada faedah lah ngaji ni. Ngaji al-jarh wa ta'dil dengan sanak dengan gapo, tahu habislah segala kitab kalangan ulama tu, tahu habis. Kita pakai mimpi dengan jumpa Nabi cara sedar, mudah lah gitu dah. Kita bimbing sikit lagi, dia balas sama pok dia, aku jumpa Nabi, Nabi kata lagu ni, aku pun jumpa juga. Apa nak ngesuh mana dua ni? Sebab apa ni? Dia ada matlamat sebenarnya. Dia ada satu matlamat. Sebab apa? Dia nak bawa benda lain. Dia nak bawa benda khurafat. Dia nak bawa benda-benda yang dia tarikat dia ni kan. Jadi bila dia bawa tarikat atau benda khurafat ni, dia akan bertemu dengan secara akademik. Kalau dia cek tak betul alik dia, mana sumber? Bila tanya sumber, dia letih alik dia nya. Cara apa sumbernya? Sumber aku Nabi. Habis selesai masalah. Okay. Ni hari ni kan nak pertahankan tarikat Naqsyabandiyah ni. Seorang dia akan bawa hujah-hujah salah tarikat Naqsyabandiyahnya kerana hadis-hadis Nabi yang sebut pendapat
ulama-ulama muktabar macam Imam Syafi'i kata guana lah nak ukur dengan hak tu. Jadi satu pihak ni dia tak si ukur dengan benda tu. Dia ketubik dengan karamah. Jadi karamah gapo dia besar ke benda-benda karamah sehingga kita dengar kadang-kadang karamah tu lebih pada nabi. Lebih pada nabi nak karamah dia tu. Lebih pada mukjizat. Tak boleh kita sekadar buat tanya ni sepitah lalu tu kita orang yang dididik dengan disiplin ilmu ni pegang ilmiah kita betul-betul. Ada kaedah, ada sipi. Kita ngaji benda lain ada sipi. Ngaji matematik ada formula. Tak usah pakai formula lah, pakai jekar. Tak usah pakai gapo uku-uku gapo pakai jekar dah. Okey. Ini keutamaan dan keistimewaan sanad hadis. Yang ketiga anda. Ilmu hadis dirayah. Dia ada dua, riwayah dengan dirayah kan. Dan dirayah juga dipanggil mustalah hadis. Merupakan suatu ilmu mengenai metod, iaitu cara dan kaedah bagi mengenal pasti kesahihan sesebuah hadis. Tengok tu, matlamat ada satu, nak sahkan hadis. Sebab kalau hadis tak betul habis amalan kita. Jadi bila orang yang kata ada hadis, kita kata hadis tu betul tak betul, sahih tak betul. Kalau sahih, alhamdulillah. Sebab kita naknya benda yang autentik, benda asli, benda yang real, benda betul. Buat apa kita nak berpijak atas benda palsu? Nak yang benda palsu. Benda ni antara orang panggil nasib kita sekali saja. Betul, alhamdulillah. Boleh duduk bawah rahmat Allah. Kalau tak betul nak cuk kelik tak boleh. Sebab tu tak boleh gurau ni. Kalau benda urusan dunia, kalau tak betul boleh cuk kelik, tak jadi rumah ni wak reyok, wak semula. Tapi amalan kita kalau reyok, dia mati ni wak guana. Tika nyawa duk lekut, dia papa habis. Ni semayammu, ni posomu, ni akidahmu. Weh, tak betul. Tak ada. Tika minta kata, farja'na na'mal salihana. Atakli aku Allah kata dunia, aku nak amal soleh tak sih dak ngaru ni. Gak siapa dia kebui nyawa di sini. Mati dengan gitu. Sebab tu kena make ni. Tak usah duk bertegang orang, bertegang leher lah kita. Tak ada pedas sebenarnya. Bukan nak bertegang orang. Siang. Kalau dia mau duduk dalam keadaan tak betul gitu, nasib dia mau habis lah. Tak? Tama-tama kalau benda yang berkaitan dengan akidah. Macam nak pergi duduk mandi sopa tu, pedas berapa? Dah ulama kata tak boleh, apa tebing nak buat juga, berani lah. Duk meniti atas tebing apa, tebing neraka. Dah ulama kata tak boleh dah. Harapak mandi siapa? Boleh juga. Apa jadi berani gitu mu? Okey. Manakala objek atau bahan kajian ilmu hadis dirayah ialah matan dan sanad hadis. Matan dia tengok dari segi kaedahnya betul sebut apa. Dari segi bahasa, dari segi kelayakan yang diucap, dituturkan oleh seorang yang batin tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, luluh matan, cek dirayah pula, cek sanad pula. Jadi nak boleh ke sahih dia banyak. Dia telal orang panggil banyak metodologi. Perkara-perkara itu terpaksa dia kena lalu dulu sebelum nak mengesahkan satu hadis itu sahih ataupun tidak. Ini bermakna sanad hadis mewakili sebahagian daripada komponen hadis yang tidak mungkin sesebuah hadis terbentuk kecuali dengan dua komponen utama, iaitu matan dan sanad. Kira. Sanad pula penting dipelajari bukan sahaja untuk melengkapkan komponen hadis, tetapi lebih daripada itu bagi mengenal pasti kesahihan dan ketulinan hadis. Ni. Jadi saya nak tunjuk sekejap ni hak kita nak belajar apa ni semester pen ni. Tengok nota saya tak buat lagi ni. Nak tengok sanad dengan matan dia ni. Ni nama ni dalam nota ni saya baru tak siap habis sikit lagi ni. Pengajian hadis. Satu contoh kita ambil ni hadis yang pertama dalam Bulughul Maram. Ni babul miyah ba'ai. Ni tengok. Nampak tak?
Dia tidak betul PowerPoint ni, lagu ni sikit. Nampak? Inilah dia. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah. Yang tanda garis itu ialah perawi-perawi hadis. Nampak tak? An Malik 2, An Safwan ibn Sulaim 3, An Sa'id ibn Salamah 4, An Al-Mughirah ibn Abi Burdah 5 dah. Annahu sami'a Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang panggil sanad. Matan hadisnya ni hukbul ni. Huwa tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini hadis riwayat Abu Daud, dan Abu Daud kata sahih. Cuba tengok sini ni. Saya untuk kita ni. Ini terjemuh dia, telah berbicara kepada kami oleh Abdullah bin Maslamah. Ini perawi dia lah. Siapa dia kata ni telah berbicara kepada kami? Siapa kata ni? Abu Daud lah kata ni. Gua kitab dia. Nampak tak? Abdullah Maslamah pula daripada Malik. Malik pula daripada Safwan bin Sulaim. Safwan bin Sulaim daripada Sa'id bin Salamah. Salamah pula daripada Al-Mughirah bin Abi Burdah. Katanya Al-Mughirah, beliau mendengar Abu Hurairah berkata, ni, seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami menaiki kenderaan di laut dan kami membawa bersama kami sedikit air. Jika kami berwuduk dengannya, nescaya kami kehausan. Adakah ni adalah pula ni. Adakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Jadi maknanya dia kata dia bawa air itu sikit, ada kita kata satu jat lah. Bawa duduk atas perahu kapal tengah laut. Jadi kalau buat wuduk dengan waktu dago nak minum, tak boleh nak minum air laut masing. Jadi boleh kau ambil air semayangnya dengan ambil wuduk dengan air laut. Nabi pun sebut airnya suci lagi menyucikan dan pakainya adalah halal. Bukan sekadar air bakar, dia pun halal lagi. Ini riwayat Abu Daud, hadis 83. Okey. Jadi kita buat sini. Kita tidak nak bincang banyak ni dalam pengajian kita ni. Itu Abdullah ibn Maslamah ni dia mati tahun 202 Hijrah. Yang Abi Daud ni pula mati pada tahun 27 ni. Dia lahir 202. Jadi dia jumpa ni Sabah ni dah. Ini satu cara baru. Cara lebih pada ni dia kena tahu lagi, iaitu betul sungguh ke Abu Daud ni belajar dengan Abdullah, dia jumpa mana. Itu ada dalam terjemah perawi tadi, dalam biografi. Faham tak? Sekadar tengok tahun tu tak boleh tahu. Ni salah satu saja. Saya tak sini sekadar nak tengok dari segi tahun ni munasabah. Kemudian dia ambil daripada Malik. Siapa dia ni? Malik bin Anas, Imam Malik. Rupanya Imam Malik ni, Ibn Malik ni dia mati pada 178, 79 ni saya silap. 79. Okey. Sufyan bin Sulaim pula mati tahun 132. Hamlah Sabah tu. Sa'id bin Salamah ni tak ada. Tengok dalam dia tak tulis tarikh lahir dia. Mungkin dari buku itulah tak adanya. Al-Mughirah bin Burdah pula mati tahun 100 Hijrah. Ini ialah tabi'in ni. Ini tabi'in. Dia dah jumpa dengan sahabat. Dan Abu Hurairah ni mati pada tahun 57 Hijrah. Faham? Jadi maknanya ni sahabat. Baik. Jadi munasabahlah Al-Mughirah ni jumpa dengan Abu Hurairah. Jadi dari segi sanad sambung. Baik. Kemudian dia tengok pula dari segi al-jarh wa ta'dil, credibility. Al-jarh wa ta'dil ni kalau bahasa moden sikit, credibility seorang perawi dari segi positif negatif. Jadi Abu Maslamah ni ulama dah. Tengok dalam, kalau tengok dalam Takribut Tahzib ataupun Tahzibut Tahzib, Ibnu Hajar dah buat dah. Abdullah bin Maslamah cari dekat indeks dia huruf hamzah mula-mula tu Abdullah bukan huruf ain. Cari ke huruf ain, Abdullah ibnu Maslamah, dia jumpa dia tulis siqatun dia. Siqah. Apa tak? Boleh dipercayai. Siqah makna apa ni? Boleh dipercayai. Tidak nipu ni. Jadi dari segi dia positif. Jadi begitulah setiap orang siqah, yang ni faqih ni alim dia.
dan sikoh. Jadi semua ni perawi sikoh, siapa ke sahabat. Sebab itulah Abu Daud berani kata hadis ni adalah sahih. Nampak tak? Jadi maknanya sini, nak boleh kata sahih tu dia terlalu kena melalui beberapa kaedah dulu. Ini satu contoh, ya. Apa maknanya? Malik bin Anas. Imam Malik ni. Imam Malik bin Anas. Jangan tukar Anas bin Malik sahabat. Hmm. Dia kena pakar Malik. Dia pandang sebab Malik ni sudah membukukan dah. Dia begini, sebenarnya sebabnya siapa dia sana ni? Abu Daud dia jumpa, dia tak ada jumpa dengan Imam Malik. Dia tak ada jumpa dengan Imam Malik. Jadi dia yang ambil daripada Abdullah bin Maslamah. Okey, dia ambil sini. Dia boleh berlaku lagu tapi orang akan ukur balik. Bila Abu Daud kata tidak sahih, Malik kata sahih, dia boleh tengok mana betul. Kalau sekiranya kerana kesilap pesi ni, maka orang tolak Abu Daud ni orang pakai Imam Malik. Cuma dia sebenarnya Malik ni macam Abu Daud ni dia cek balik, dia akan cek Sufyan ni semula. Dia ada cara dia sendiri. Setiap perawi ni dia ada cara dia sendiri, ya. Wah, mungkin dia cara Imam Malik, tengok Imam Malik mendapatkan hadis ini, dia telah cek. Tapi dia akan cek balik. Dia akan cek balik apa pandangan ulama lain terhadap Safwan Ibn Sulaim. Ya, Imam Malik kata sikoh, takutlah orang lain sebut tidak sikoh. Nampak tak? Situ ada. Sebab itulah dia jadi satu hadis itu ada yang kata hadis ni hasan, ada ulama hadis ni kata sahih. Nampak tak? Sebab tu ini dah sebabnya jadi tak serupanya, kerana masing-masing cek sendiri. Nampak tak situ? Ini sebagai contoh supaya nak faham ini dia sanad. Sanad ni jangan pula kita siapa pekat ni sanad dengan mata pun tak tahu. Inilah sanad ni. Ni Cikgu Hasan, sanad ni. Lama dah faham dia. Ni sanad ni mana rata dia. Orang ni panggil sanad. Mata ni teks lah. Sanad ni orang ramai orang tak hafal ni. Hak ni katanya kuatnya macam siapa dia tu ulama-ulama hadis dulu. Supaya Bukhari dia bukan seluruh ni dia apa kan 100,000, bukan 100,000 huwa tuhur ma'u al-hillu maitatu. Hal ni dia apa ni Abdullah bin Salamah bin Malik siapa ni dia apa 100,000. Orang nak teh dia, saya sebut dah dulu minggu dulu kan. Orang nak teh dia di Masjid Madinah, orang teh 100 lah, muka tak ada masa orang tu teh 100. Orang baca sengaja demo tu teh tu dia tukar, misal Anal Mughirah pun nama orang lain lah. Dah dia betul balik. Dia mula kata betul semua lah. Kita teh 100 betul habis. Kita salah. Maknanya kepala otak demo tu tak serupa dengan kita lah. Kita baca apa ni? Wa tuhurmahu alaihi lumaitu tu baca apa? Minggu depan kita tanya pula aja apa mata ni. Tak boleh tak ingat tukar lah. Nanti nak ayat lemah ni kita ni. Ini orang panggil dhabit. Ini istilah dhabit ni. Oh, kita nak masuk dhabit tadi. Bukan dhabit debit kita. Dhabit. Ingat tak? Nampak tak? Jadi boleh faham dah. Ni sana, ni mata. Jadi kita ngaji tajuk dan ngaji ni ngaji sana. Okey? Boleh tak? Ada salah sini? Okey. Ada kena buat kajian suku pula ke apa dia ni. Okey. Kita balik sini Okey. Sambung dah. Abdullah ibn al-Mubarak
Ni dia ni dia panggil tabi'in. Dia ulama besar. Kalau kita sebut ni Imam Syafi'i pun akul dengan dia ni. Kena ingatkan di generasi dulu ni kan tak boleh lawan dengan hak baru. Bisa kalau kita sebut Sufyan Ats-Tsauri, tak usah sebutlah 4 orang imam mazhab tu alim dia lagi. Ada Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, no generasi dulu. Supaya juga Abdullah ibn Mubarak. Semua orang hormat. Okey. Dia ni di zaman Imam Malik ni. Imam Malik pula, Imam Hanafi. Imam Hanafi ni tahun 150 ni. Mungkin muda dia sikit ya. Dia kata apa ni? Al-isnad indi minad din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Dia royak kat orang hak bahasa waktu bi ngatak orang panggil tak rujuk mana ni. Sanad bagiku adalah sebahagian daripada agama. Ya kita ngaji sanad saat ni, katanya Abdullah ibn Mubarak, dia ni sebahagian daripada agama. Biar kita ni kenal kalau disebut Abdullah ibn Mubarak. Ingat ni nama seorang ni. Orang ngaji mana-mana ni ulama besar, cuma dia tidak ada kitab ni. Tapi orang macam Sufyan Ats-Tsauri tak ada kitab, tapi orang nakal perkata dia. Banyak orang sebut dalam ilmu hadis. Bila ngaji hadis jumpa lalu Abdullah ibn Mubarak. Kalau orang ngaji hadis tak kenal Abdullah Mubarak, tak ngaji hadis dia tu panggil. Ni tokoh besar ni. Okey. Mati tahun 181 Hijrah. Dia kata sanad tu kalau akulah, bagi akulah, sebahagian daripada agama. Sekiranya tanpa sanad, mai ikut tubik mulut ya, nescaya seseorang itu boleh berkata apa saja yang dia kehendaki. Orang panggil lidah tak betul lah. Amo terima lah itu guru amo berah. Nak akhir-akhir sekali dia bimbang takut orang cek. Cuba tengok dalam video dia sebut. Nak percaya tak percaya tak ada emo lah, tidak dijadi kape kata si percaya. Amo royak je tu. Gak mau royak buat gapo. Tengok di video dia. Kalau dia royak selok tabir boleh tanya Nabi. Orang ulama dulu bila dia tak dijumpa masalah, tak disesat, bicara mari elok tabir, ya Rasulullah. Tak jumpa ni cuba ya Rasulullah. Tak tahu lah pakai ni. Ya Rasulullah pun royak berah. Saya ulang perkataan dia berah boleh. Boleh faham dia kata. Dah. Lepas tu akhir tu bila dia dengar, bakal dia sedar, orang duk tengok, pelik. Ambo royak je kalau dia nak percaya tak si percaya. Tak apa, tidak jadi kafir. Pulak dah. Gak royak buat berapa lah gitu. Boleh tengok royak, baik royak cerita pohon dia dengan orang selamat. Dia mau nak percaya tak si. Boleh agama buat lagu tu. Dia mau nak percaya ke tak si percaya. Agama bukan main. Bukan cerita orang selamat nak cerita. Tak. Boleh dia buat lagu tu. Tapi penyokong tu kok, dia mau tak erti, dia mau tak ngaji bak dia. Dia main betul lah. Ada seorang dia cabar, dia cabar misalnya dia kata, Mufti Perlis, Dr. Mazan ni kena main ngaji dengan dia, dia kata, baru faham. Lagu tu. Sebenarnya ngaji dengan dia, nak banyak pengikut ni. Jadi dia kata siapa-siapa dia pun boleh kecek hak dia nak kata. Kalau main dengan tak sanad, boleh kata lagu tu, aku boleh kata dah. Sanad ni mustahak. Lagi cerita Melakso saya tunjuk dulu kan. Melakso dulu kan. Dia pakai sanad dia. Awal selama bagi tahu mah Jepun bagi Yusuf kambing. Dia banyak orang yang kata lan cicak dah sangkut di kampung sebelah. Dia kata wipan dah. Nama apa Mamat Khalid tu. Dia buat tu. Kata pandai dia ngaji sanad. Saya nak suka sebab kalau kita nak suka sebab kita tengok dia buat sanad. Dia panggil Cik Fadil kalau orang kubur dia tu. Allah dia kata awal selama bagi tahu mah Jepun bagi tahu Yusuf kambing kata dia royak nama tu. Royak orang kata lan cicak dah sangkut kat kapur sebelah. Jadi nak royak lan cicak tu mati hadis dia. Mati dia lain cicak sakut dia kapus sebelah. Sanad dia mah Jepungnya kapus sana Yusuf kambing kan. Nak boleh siapa kau itu. Dia ayat sanad. Nak suruh kau ni percaya. Jadi kena pakai sanad ni dah kan.
Dia kata lagi, laulal isnad la dhahabad din, sekiranya tanpa sanad nescaya agama itu akan hilang. Kita pakai sanad sebenarnya. Sufyan Ats-Tsauri, tengok ni saya sebut ni. Dia ada dua, Sufyan bin Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Tarikh mati dia lebih kurang ni. Dia kata lagu mana Sufyan Ats-Tsauri kata, al-isnad silahul mu'min fa idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Okay. Sanad adalah senjata orang mukmin. Sekiranya tanpa senjata, maka dengan apa lagi dia boleh berperang? Ni senjata, sanad ni senjata. Al-Auza'i, ni antara tokoh-tokoh ulama ni, tabi'in ni mereka, menyatakan bahawa suatu ilmu akan hilang apabila sanadnya hilang. Ulama-ulama dulu tekan benar sanad ni. Kita ni apa nak main pakai gitu-gitu. Manakala Syu'bah Ibn al-Hajjaj menyatakan bahawa setiap hadis yang tidak terdapat padanya sanad, macam haddatsana, amba'ana, maka ia adalah sia-sia. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, 5 minit lagi saya nak berhenti dah, maka jelas kepada kita akan kepentingan sanad, bukan sahaja dalam konteks periwayatan hadis, malah lebih daripada itu dalam konteks Islam secara menyeluruh. Pensabitan Al-Quran tidak dipertikai kerana ia diriwayatkan secara mutawatir. Di samping pemeliharaan daripada pemalsuan dijamin sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang tanya, berapa hadis pakai sanad? Quran tak pakai sanad. Ni kita kena kembali kepada ilmu kita mengaji. Bagai pakai sanad ni ialah apabila benda itu duduk dalam hadis ahad. Hadis bagi dua kan, ahad dengan mutawatir. Kalau mutawatir tak payah sanad. Mutawatir ni terlalu ramai orang yang meriwayatkan setiap peringkat. Cuma hadis mutawatir ni kerana tak banyak, dia buat juga sanad dia. Tapi kalau tak buat sanad, orang terima lah. Jadi Al-Quran ni mutawatir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri jamin dia tidak akan biarkan Quran ini diseleweng. Okey. Sedangkan pensabitan hadis dipertikai kerana tiada jaminan daripada Allah. Allah tak jamin. Hadis ni aku suruh mu jaga sendiri. Quran aku jaga. Kaedah dia gitu. Tuan kata Quran ni orang nak tak boleh. Dia takdirkan supaya setiap generasi tu orang hafal. Ke siapa kolon ni orang hafal. Tak boleh nak buat nak tu. Ada pun hadis aku tanggungjawab kepada mu sendiri untuk jaga. Okey, itulah ulama tu yang dia bertukus lumus menyediakan bermacam-macam jenis ilmu untuk jaga hadis. Sebaliknya Allah menyerahkan kepada para ulama bagi memelihara ketulinan dan kemurnian hadis. Satu-satunya cara untuk membuktikan ketulinan dan keaslian hadis adalah melalui sanad. Mustahak sanad tidak? Sanad merupakan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberi kepada umat terdahulu. Umat dulu tak ada sanad gini, tak ada ulama. Sebab tu agama-agama dia hancur belaka, diseleweng. Tengok agama Yahudi, agama Nasrani kan, diseleweng. Sapa kepada penganut kemudian itu dalam bentuk bukan versi asal, telah diubah. Nampak. Okay. Seorang ulama hadis terkemuka Al-Hayy Al-Kattani, ni umat apa ni, generasi kedua ni, ulama hadis di benua India ni, mati pun baru ni 1992 ni. Yeah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan umat ini dengan isnad yang tidak pernah diberi kepada seorang pun selainnya. Oleh itu kamu hendaklah berhati-hati daripada terjerumus dengan cara orang-orang Yahudi dan Nasrani yang rata-rata mereka bercakap mereka tidak pernah menyebut sanad. Jadi kita orang Islam ni, ia pakai sanad. Bukti mana tu? Boleh wakaf mana tu? Perenggai mana tu? As-Suyuti tu mana tu? Sementara As-Suyuti ni abad yang ke-10 Hijrah dah dia ni.
911. Tapi hebat dia, ulama tegar mazhab Syafi'i memetik pendapat Abu Ali Al-Jayyani yang menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini sebagai umat yang teristimewa disebabkan 3 perkara yang tidak pernah diberi kepada umat-umat sebelumnya. Apa dia disebut? Ini bukan hadis dia disebut, iaitu al-isnad, al-ansab dan al-i'rab. Apa dia dah? Al-isnad sanad, al-ansab nasab keturunan, al-i'rab tu maknanya tata bahasa dalam bahasa Arab. Manakala An-Nawawi, Imam Nawawi ni abad yang ke-7, 970 biar kita ingat duduk di abad mana. Orang sebut takut tukar Suyuti dengan Nawawi mana dulu. Nawawi dulu dia tak ada jumpa 911 dengan ni 7 ni, dekat berapa, kat 300 tahun tak? 200 tahun lebih. Mengatakan bahawa al-isnad merupakan keistimewaan umat ini dan ia merupakan satu sunnah yang amat dituntut. Kita ngaji sanad tu maknanya supu-supu kita menghidupkan sunnah. Boleh pahala. Ni kita duduk ngaji hari ni kan. Supu lagi duduk dengar. Lama duduk berasa ketika duduk belajar Quran atas masjid. Duduk belajar hukum fiqh atas masjid je berasa boleh pahala. Ni juga boleh pahala juga, cuma tidak duduk sel tak nampak ngaji tak. Nampak sekolah. Nampak sekolah. Tapi ni ilmu. Kita bukan tujuan lain. Dan saya yakin bahawa semua orang ngaji ni tak ada nak cari CJ untuk nak buat kerja, tak boleh. Tu muka panggil aspire belakang dah. Tak ada tujuan lain, dah ikhlas belakang. Tak ada dah kena pakai nak submit dalam orang panggil prestasi, tak boleh dah. Tapi kita ngaji dengan cara ikhlas, betul tak? Dia berasa kan masa duk ngaji universiti mula ikhlas ni enggak? Tak. Mula nak tengok ke poinnya dah. Meniru dulu nak sepah dah. Tapi kita ngaji ni, kita ngaji ke ikhlas. Kita nak tahu benda dah. Ilmu. Ilmu kalau kita mengaji dah, ilmu yang ditinggal oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ya. Justru ar-rihlah. Apa ar-rihlah ni? Pengembaraan, ekspedisi. Rihlah. Untuk mendapatkan isnad amat digalakkan. Sebab itulah ulama dulu habis harta, habis tenaga, habis masa, habis dengan harta. Rihlah, melancung. Bukan nak melancung untuk hiburan, nak melancung nak cari sana. Ni mau ambil mana dia? Aku ambil daripada orang ni. Duduk ini. Allah jauhnya. Gilanya dia lah. Pergi pula. Aku tak tahu ambil mana. Apa-apa aku ambil dengan dia. Dia nak pergi jumpa orang. Dia nak tanya ambil mana pula. Jujuk. Siapa aku? Abu Hurairah. Tak apa lah. Sahabat. Betul? Paksa dia pergi jujuk. Tak tahu dia. Kalau orang itu mati tu, terpaksa dia pergi jumpa dengan orang itu. Orang itu akan tak pergi jumpa lah, kalau itu mati. Kalau dia kata. Tapi aku ni, royak aku terima orang ni. Dan dia pun royak aku terima orang ni. Dia pun tengok orang dia boleh percaya. Dia disebut orang itu pula, orang dia boleh dipercayai dah. Okey. Bagi membuktikan kepentingan sanad Mustafa Sabri At-Tawqadi. Ini orang baru ni, ulama baru, patut payung nak sebut, tak payah hijau pun. 1954 Masihi ni menyatakan bahawa cara dan kaedah yang diamalkan oleh Islam dalam usaha membuktikan kesahihan dan keturunan hadis merupakan kaedah yang terbaik yang tidak ada cara lain yang boleh menandinginya dari sudut ketelitian dan kecematannya. Sebagai contoh, dalam Sahih Al-Bukhari terdapat 2,902 hadis yang mempunyai sanad, tidak termasuk yang berulang. Kalau berulang 5,000 lebih kan? Okey. Jadi 2,902 hadis ni, semua hadis ini dipilih oleh Al-Bukhari, mati pada 250 tu, daripada sejumlah 100,000. Dia ambil 100,000, dia pilih sebanyak tu je. Sahih yang dihafalnya dan mengandungi 200 orang perawi yang dipilih dari 30,000 perawi yang siqah yang dikenal. Oh, 200 ambil daripada 30,000, dia tak percaya orang lain. Sebab itulah Sahih Al-Bukhari siapa karya ni duduk tempat yang pertama, hadis kelas 1. Telitinya dia. Seperti sekat tu